billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa dinan qayyima wa yaqinan shadiqa wa imanan kamila. Amin aminan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah hidup lagi kita. Selalu ulang-ulang pagi-pagi. Satu, alhamdulillah hidup lagi. Dua, alhamdulillah diberi kelapangan masa untuk duduk sebentar dalam majlis ilmu walaupun simple-simple macam ni. Ada orang hidup lagi tapi tak ada nikmat masa. Ada orang duit banyak tapi tak ada keberkatan rezeki. Ada orang umurnya panjang tapi tidak diberkati umur yang panjang tu dengan manfaat. Menjadi fitnah buat keluarga dan sebagainya. Nauzubillah. So kita ni nak minta berkat je. Semua benda minta berkat. Jangan minta banyak. Jangan minta hebat, minta berkat. Jangan minta panjang umur, minta berkat umur. Jangan minta melimpah ruah rezeki, minta berkat rezeki. Begitu Alhamdulillah, insyaAllah hari ini sambung lagi perjalanan kisah Nabi Musa. Surah Toha ni ada berapa ayat? 135 135 ayat surah Toha ni antara surah yang mengumpulkan banyak kisah Nabi Musa. Memang kisah Nabi Musa ni daripada Al-Baqarah dah kita dah jumpa. Tapi semalam kita dah jumpa, Allah kata, Muhammad, takkah kau pernah dengar cerita pasal Nabi Musa? Ayat berapa tu? Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 9. Ayat 9, dan adakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Wa hal ataka hadithu Musa? Itu dalam tafsir ulama bincang dua. Satu golongan ulama mufasir kata inilah kali pertama Allah menceritakan pasal Nabi Musa. Tapi ulama kedua kata tak, sebelum ni pun pernah diceritakan pasal Nabi Musa, tapi ini diperingatkan kembali perihal Nabi Musa. Jadi dalam surah Toha ni tak kurang daripada 90 ayat berkenaan dengan Nabi Musa. Siapa dah baca awal dah pecah rahsia. Dah pecah rahsia, dah baca awal dah tahu dah. Ayat 9 sampai 90 lebih. Saya lupa dah 90 berapa dah, 98 macam tu lah. 9 ni, ayat 9 sampai 90 lebih tu, 98 tu solid cerita Nabi Musa. Tapi perjalanan dia bermula apabila Nabi Musa berpindah daripada Madian. Kita tahu Nabi Musa ni beranak kat mana? Soalan pagi-pagi nak bagi cergas. Nabi Musa beranak kat mana? Kawasan mana Nabi Musa ni? Kampung dia? Palestin, Syam, Mekah, kat mana? Amirul Mukminin. Kat mana? Mesir. Nabi Musa ni beranak kat Mesir. Kita tahu kisah dia pada zaman Fir'aun nak bunuh semua anak jantan kan. Mak dia lepaskan ke laut, ke sungai. Dibesarkan pula dalam istana. Kita tahu dah cerita tu. Kalau tak tahu buat tahu-tahu je lah pagi ni. Itu setting kepala tu supaya bila kita baca surah Toha ni kita boleh rasa kat mana perjalanan hidup Nabi Musa yang Allah nak kata daripada ayat 9 tu. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu. Sampai situ sampai terus dia bermula daripada mana. Jadi kita tahu dia beranak di Mesir. Kita tahu dia dibesarkan di Mesir. Perjalanan hidup dia bersambung apabila membunuh seorang Arab Kipti. Pernah dengar Nabi Musa membunuh seorang Arab? Pernah dengar? Ustazah Nurul pernah dengar? Ustazah lain ni, ustaz-ustaz pernah dengar? Pernah? Ngangguk saya nak tanya soalan tu. Dia pernah membunuh, terbunuhlah. Dia tampar. Nabi Musa ni kelebihan dia pernah menampar dua. Satu tampar Arab Kipti mati. Satu lagi dia tampar siapa? Ataupun dia tumbuk mata siapa? Mata apa? Dia pernah tumbuk mata, dan ini hadis sahih, dia pernah tumbuk mata malaikat maut. Buta sebelah mata. Cari dalam hadis Sahih Bukhari lepas ni. Cari, jumpalah kisah malaikat. Malaikat maut kena tumbuk Nabi Musa. Jumpa hadis sahih. Hadis sahih. Malaikat maut datang, diarahkan untuk mencabut nyawanya. Dia tumbuk mata, buta. Naik malaikat maut jumpa Allah. Ya Allah, hamba kau ni tak nak mati lagi. Allah sembuhkan, Allah turun kata,
Pergi balik jumpa Nabi Musa, ini bukan matan hadis kan, cerita lah. Pergi jumpa balik Nabi Musa tu. Kau khabar ke dia, letak tangan dia kat belakang seekor lembu. Lembu jantan betina saya lupa dah. Kat bawah tapak tangan itulah jumlah bulu-bulu itulah jumlah dia akan hidup lagi. Lepas tu bila jumpa Nabi Musa buat, Nabi Musa tanya malaikat, selepas tu apa? Maksud dia bila dah habis dah kiraan bulu-bulu kat bawah tapak tangan tu apa-apa. Malaikat kata mati. Nabi Musa kata, tak apalah sekaranglah mati. Boleh nego pula dengan malaikat maut kan. Kita tak boleh lah. Kita tak boleh. Ini Nabi Musa. Ini kisah sahih. Kenapa Nabi Musa kata sekarang? Sebab Nabi Musa dah sampaikan semua arahan Allah. Dah habis dah. Cukup dah tempoh dia. Dia dah laksanakan semua tugasan dia. Dia kata, cukuplah. Walaupun banyak tak tahun kalau bawah telapak tangan tu. Banyaklah weh. Bulu lembu bukannya macam besar peha kan. Halus kan. Banyak. Nabi Musa kata cukuplah. Cuma Nabi Musa minta satu permintaan. Dia nak dimatikan di sekitar Baitul Muqaddis kalau tak salah. Lepas ni cari. Ambil masa sekejap 5 minit, buka baca hadis tu. Jadi kisah kita ni bermula 9 tu bermula apabila Nabi Musa dia terbunuh seorang Arab Kipti ni. Seorang Bani Israel dengan Arab Kipti. Ingat Arab di Mesir tu Arab Kipti. Yang sekarang ni ramai Kristian. Ramai Kristian. Isteri Rasulullah SAW pernah ada seorang. Dihadiahkan pada dia seorang perempuan Kipti. Maryah. Maryah ke Maryam? Maryah ke Maryam menurut? Maryah Maryah Al-Qibti. Ada anak seorang nama Ibrahim kan? Nabi Ibrahim. Jadi dia terbunuh, berbalah dua orang ni, Bani Israel dengan Arab ni. Dia nak lerai-lerai lebih kurang, dia tertampar mati. Mati, kemudian diadukan kepada orang ramai akan Nabi Musa membunuh Arab Qibti ni. Dan dinasihatkan keluarlah daripada Mesir ni. Kalau tidak nanti Firaun bunuh. Nabi Musa keluar. Seterusnya perjalanan dia dikatakan, ulama syarahkan, dikatakan dia berhenti di satu tempat nama Madian. Di Madian tu dia bertemu dengan dua orang perempuan yang sedang menguruskan kambing. Dia pun pelik, kenapa anak dara dua orang ni menguruskan kambing, padahal orang lelaki dia menguruskan kambing. Anak dara dua orang ni kata, kami ni datang pada keluarga yang tak ada lelaki dah dalam keluarga kami. Kami je lah. Ayah kami pun dah tua, dah uzur, jadi kamilah. Kerja kami menguruskan kambing ni, bagi minum kambing. Nabi Musa kata, tak apalah, akulah uruskan masa tu. Masa tu dia keluar daripada Mesir tu. Rupanya dua orang tu anak Nabi apa? Syuaib, anak Nabi Syuaib. Anak dara ni pun cerita ayah dia, ada jaka ni menguruskan kambing kita ni, mereka pun cadangkanlah, ambil lah dia ni untuk menguruskan. Dengan malunya pula tu, anak dara dua orang ni diarahkan pergi jumpa balik Nabi Musa ni, offer kerja, lebih kurang itulah cerita dia, anak muda pagi-pagi ni. Offer kerja, Nabi Syuaib letakkan beberapa syarat pula. Pertama dah offer kerja, offer kahwin pula dengan salah seorang daripada anak dara dia. Siapa tahu dia punya mas kahwin dia apa? Mas kahwin dia kontrak kerja. Berapa lama? 8 atau 10 tahun macam tu. Lama tu mas kahwin tu. Jadi perjalanan cerita daripada ayat 9 ni bermula apabila Nabi Musa nak bawa isteri dan anak dia. Dah lama ni, lebih kurang 9 ke 10 tahun selepas dia keluar dari Mesir, nak balik ke Mesir. Dalam perjalanan tu, itu bermula ayat yang kesejukan. Tiba-tiba dia ternampak api yang muncul daripada belah kanan Bukit Tursina. Nak perjalanan ke Mesir. Tursina ni kat Mesir lah, ujung semenanjung Mesir tu. Dia jumpa api yang menyala dari sebelah kanan Bukit Tursina. Dia pun kata dengan isteri dia, tunggu sinilah sebentar ya. Aku nak pergi cari api tu, ataupun aku nak cari petunjuk daripada api tu. Bermaksud biasa api ni ada orang kan. Dia minta tolong lah, minta tanya lah macam mana nak pergi Mesir ni, dia tersesat jalan. Sama ada dia nak bawa balik api, memanaskan keluarga dia, ataupun minta petunjuk. Situlah semalam kita dah jumpa. Yang kali pertama je, Nabi Musa kalimullah. Satu-satu Rasul yang boleh berkata-kata terus kepada Allah. Bagaimana Allah berkata kepada dia? Wallahu a'lam. Ya. Dipertontonkan atau dipertunjukkan kekuasaan Allah dengan Allah berkata-kata kepada dia. Allah kata apa? Ayat 12. Inni ana rabbuka fakhluq Inni ana rabbuka fakhluq na'laika innaka bil wadil muqaddas. Ayat sebelum tu. Ini dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ayat 12 betul lah. Yang tu yang tadi.
Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Ini ana rabbuk. Aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua sepatumu kerana sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wadi apa dia? Muqaddasi tua, wadi yang suci. Wadi yang suci. Itu. Sekali pertama Nabi Musa mendengar suara daripada Allah. Tak payah bincanglah kenapa buka capai tak buka capai tu kan. Ulama syarah lah. Ulama dikatakan Nabi Musa pakai capai buat pada himar, kain kulit keldai tak suci masa itu dia arahkan buka. Ataupun memang sebenarnya adab untuk kita masuk untuk bertemu Allah, kita kena sucikan diri kita, cabut selipar dan sebagainya. Wallahu a'lam, itu benda kecil-kecil lah. Tapi yang besarnya, itu kali pertama ayat 12 tu Allah berkata-kata dengan Nabi Musa. Hari ini kita sambung lagi. Panjang ni sampai ayat 98. Sambung lagi perihal Nabi Musa menerima wahyu daripada Allah, menerima arahan dan dipertontonkan mukjizatnya. Dan apa dia doa Nabi Musa kepada Allah setelah diberikan tanggungjawab itu, insya-Allah. Penerbit pilih title solat sebab ada arahan untuk solat kan. Solat alat menjalin hubungan dengan Allah. Tapi lebih kepada dinobatkan kerasulan Nabi Musa pada ayat-ayat ni ya. Silakan, insya-Allah. Terjemahan dan tafsiran ringkas ni saya rasa memadai lah untuk kita ambil sedikit pemahaman ya. InsyaAllah. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ana tartuka fastami' lima yuha. Innani Boleh dek? Boleh. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Inna sa'ata atiyatun akadu ufiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Qala alqiha ya Musa. Fa'alqaha fa'iza hiya hayyatun tas'a. Qala khuzha wa la takhaf sanu'iduha siyarataha al-ula. Wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ashdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Allahul azim. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahsiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Maka janganlah engkau dipalingkan daripada kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikut keinginannya yang hanya akan menyebabkan engkau binasa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
Dia Musa berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu kepadanya dan aku memukul daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain. Dia ini Allah berfirman, lemparkanlah dia wahai Musa. Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Dia Allah berfirman, peganglah ia dan janganlah takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan yang semula. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, nescaya akan keluar cahaya putih yang tidak cacat sebagai mukjizat yang lain. Untuk kami perlihatkan kepadamu sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar. Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas. Dia ini Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Nota 511, Nabi Musa AS memohon kepada Allah agar dadanya dilapangkan untuk menghadapi Fir'aun yang terkenal sebagai seorang raja yang kejam. Dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kelakuanku daripada lidahku. Dan lepaskanlah kekakuanku daripada lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untukku seorang pembantu daripada keluargaku, iaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia bersamaku, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatimu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Dan yakni Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenalkan permintaanmu wahai Musa, dan sesungguhnya kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Tafsir Jalalain. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain daripada aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku di dalam solat itu. Inna sa'ata atiyatun. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Akadu ukhfiha. Aku merahsiakan waktunya daripada manusia dan hanya menampakkan kepada mereka di antara tanda dekatnya hari kiamat itu. Litujza. Supaya mendapatkan balasan di hari itu. Kullu nafsim bima tas'a. Tiap-tiap diri daripada apa yang telah diusahakannya, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Fala yasuddannaka. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan. Tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Surah Taha ayat 14. Firman Allah, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain daripada aku. Inilah kewajipan yang pertama kali bagi setiap mukallaf, iaitu hendaklah mereka meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka sembahlah aku, iaitu esakanlah diriku dan sembahlah aku dengan tidak menyekutukanku. Firman Allah, laksanakanlah solat untuk mengingat aku. Tentang ayat ini ada yang berpendapat maknanya ialah dirikanlah solat untuk mengingatku. Ada pula yang berpendapat dirikanlah solat pada saat engkau ingat kepadaku. Pendapat kedua ini disasarkan pada hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas daripada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, jika seorang daripada kamu tertidur hingga tertinggal solat atau lupa mengerjakannya, maka hendaklah dia mengerjakannya pada saat dia ingat. Kerana sesungguhnya Allah telah berfirman, dan laksanakanlah solat untuk mengingatku. Dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, terdapat hadis daripada Anas bin Malik. Dia berkata Rasulullah bersabda, sesiapa tertidur atau lupa mengerjakan solat, maka kafaratnya ialah hendaklah dia melaksanakannya ketika dia telah ingat atau bangun daripada tidurnya. Dan tidak ada kafarat lain yang selain daripada itu. Ibnu Katsir. Riyadus Salihin. Daripada Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu malam kami pernah bersama Nabi SAW, lalu baginda melihat ke arah bulan purnama. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu melihat bulan purnama ini, dan kamu tidak akan saling berdesakan dalam melihatnya. Maka jika kamu mampu untuk tidak melewatkan solat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis di atas memberikan beberapa pelajaran. Yang pertama, orang yang beriman pasti akan bertemu dengan Allah tanpa menghalang dan tiada batas untuk dapat melihatnya. Orang kafir pada hari itu terhalang untuk melihat Allah.
Yang kedua, sesungguhnya memelihara 2 solat iaitu subuh dan asar mempunyai tujuan untuk melihat Allah yang merupakan kenikmatan syurga yang paling besar. Hadis Nabawi. Daripada Ibnu Umar dia berkata, Rasulullah SAW melakukan iktikaf. Satu ketika baginda berkhutbah di hadapan orang-orang sambil bersabda, ketahuilah jika salah seorang daripada kamu melakukan solat, sungguh dia sedang berkomunikasi dengan Rabb-Nya. Maka hendaklah seorang daripada kamu mengetahui apa yang dia panjatkan kepada Allah dan janganlah sebahagian kamu mengeraskan bacaannya di atas bacaan sebahagian yang lain dalam solat. Hadis riwayat Ahmad. Hadis Qudsi. Daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW baginda meriwayatkan daripada Rabb-Nya iaitu hadis Qudsi, Allah berfirman, jika seseorang hamba mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya sehasta. Jika dia mendekatkan diri kepadaku sehasta, maka aku mendekatkan kepadanya sedepa. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tuntunan doa. Doa dimudahkan berdakwah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuan daripada lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Surah Taha ayat 25 hingga 28. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Nanti besok insya-Allah panjang umur, sihat tubuh badan kita sambung lagi perjalanan seterusnya Nabi Musa. Dia undur balik esok. Allah cerita semula kepada Nabi Muhammad SAW perihal macam mana Nabi Musa ni masa baby dilepaskan oleh mak dia. Kelebihan yang diberikan Nabi Musa, lepaskan oleh mak dia ke sungai tu. Kemudian Allah cerita balik, dapat ke tepi pula bayi tu. Jumpa dia orang, kemudian Allah bagi tahu, aku bawa pula Nabi Musa tu untuk duduk balik dengan mak dia yang jaga. Masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam istana Firaun, diserahkan kembali kepada mak dia sendiri, mak kandung dia yang membesarkannya di dalam istana. Itu diundur balik. Kemudian besok insya-Allah kita jumpa bagaimana diperintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun. Ini kita dah jumpa. Allah dah bagi dah super power kepada Nabi Musa, tongkat yang menjadi mukjizat. Ular yang besar tapi laju. Baca dalam tafsir, ular besar tapi laju. Melengkak-lengkak laju, macam ular yang laju, tapi ular dia ni besar. Dia ni ular sebenar-benarnya ular. Nanti kita ni semua cerita bocor lah. Bila dia lawan ahli sihir ular apa? Ular sihir semata-mata. Nabi Musa ni ular yang sebenar-benar, menelan ular-ular sihir. Sebab tu ahli sihir jadi apa? Beriman kepada Nabi Musa dan Allah. Boleh tahu ini bukan sihir. Ini mukjizat, sebenar-benar mukjizat. Baca sikit dalam tafsir bagaimana gementarnya Nabi Musa tu. Bila Allah suruh kata, hamai sini tongkat. Ini tongkat apa ni? Dalam ayat ni kita jumpa. Ini tongkat aku guna buat kembali kambing, buat pukul-pukul daun kan. Adalah guna-guna lain tongkat aku ni. Mai sini tongkat tu Allah kata, kau campak. Bila campak jadi ular tu, gemetar Nabi Musa dicabut lagi. Dia cabut lagi. Kemudian dia teringat pada Tuhan dia kan. Dia pusing balik. Suruh, mai datang sini, datang balik. Kemudian Allah perintah dia pegang tu kepala ular tu. Dia nak pegang, dia punya takut, dia ambil jubah dia. Macam kita lah, tak tahulah awak geli apa. Geli cicak lah contoh. Cicak dah mati kan. Ambil seorang bom 4 lapis, pegang cicak kan. Tak pegang dengan jari lah, geli. Contoh. Nabi Musa macam tu juga. Kemudian ditegur oleh malaikat. Malaikat apa? Wallahu a'lam. Kalau Allah nak bagi benda tu mudarat tak kalau kau pegang walaupun dengan jubah ni. Mudarat juga ya. Pegang ular kan, ular besar tinggi tapi dia lepaskan tangan dia pegang. Dia boleh terasa taring-taring tu dia pegang, bila pegang tu aja dia tongkat. Kena pada tempat yang dia sama-sama pegang tongkat tu. Seronok baca kan. Baca tafsir ni seronok nak baca cerita macam ni kan. Ingat surah Al-Makkiyah ni untuk menguatkan akidah kita. Bagaimana Nabi Musa tu dalam perjalanan hidup dia yang pelbagai tu tahu kezaliman Firaun dan sebagainya, terbunuh seorang anak Kipti, diarahkan keluar daripada Mesir, berkahwin dan sebagainya, nak balik, tiba-tiba disuruh pergi berdakwah kepada Firaun pula. Apa Nabi Musa minta? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta tu. Dia minta berbantu
Dia minta dipermudahkan, diperlancarkan. Itu dia. Dia bukan kata besoklah, besok boleh. Raja lain boleh. Hantar orang lain boleh. Ada. Dia minta kekuatan dalam bentuk pembantu Nabi Harun dan juga dipermudahkan dia punya usaha untuk berdakwah. Macam itulah. Kita ambil sikit sebanyak pengajaran daripada perjalanan Nabi Musa. Banyaklah kita ni perjalanan para Nabi kita dah lalu kan. Dah lalu macam-macam. Nabi apa kita dah lalu? Nabi apa? Nabi Musa ni sedang. Nabi Musa ni banyak round dah. Nabi Saleh, Nabi Isa, lagi apa lagi? Yusuf. Nabi Yusuf, Masya Allah. Lengkap dah tu. Nabi Yusuf, macam-macam lah cerita. Para Nabi ni untuk kita mendapat kekuatan pada kita untuk maju ke hadapan dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Besok sambung lagi. Besok sambung lagi bahagian diarahkan untuk pergi berdakwah kepada Fir'aun. Insya-Allah. Ingat Nabi Musa partner dia Nabi Harun. Partner dia Nabi Harun. Nabi Muhammad SAW pembantu dia siapa? Hawariyun. Kita dah baca dah. Hawariyun kepada Nabi Isa 12 orang tu. Hawariyun kepada Nabi Muhammad lupa. Tak orang. Kelas selalu kena kutuk dengan ustaz. Ini semua belajar banyak, ingat sikit. Baru ni Ustaz Uwais kata, ni semua makcik-pakcik ni belajar dah banyak, ingat sikit. Sama lah kita ni pun. Hawariyun Nabi Muhammad siapa? Ansar. Orang-orang Ansar. Orang Ansar. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau siapa baca tafsir, kamu akan nampak hadis tu doa yang kita baca itulah. Allahumma faqihhu fid din tu mensyarahkan ayat 2. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami, yakni Allah, tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, diberikan kefakihan dalam agama. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.